سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن مشايخنا بالله، خصوصا مؤلف هذا الكتاب ومترجمها إمام مدين الغوث، رضي الله تبارك وتعالى عن الفقيه الثاني ابن عبد الله القطاني، حفظ الله عنه وعن والديه. للإخوان الحاضرين والغائبين، سر النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ملك الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه بجميع خلقك، حمدا قادرا مع حضورك، حمدا لا منتهى له دون علمك. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى الذي أرسلته على كافة الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك. فأعوذ بك اللهم أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. ثم أما بعد. Menggunakan kitab Al-Hikam Al-Imam Abi Madian Al-Ghawth radhiyallahu ta'ala anhu, dimakan oleh Ibn Al-Qatani radhiyallahu anhu. Terakhir pada surat 10, halaman yang ke-10, baris 7 daripada atas dah. 3 daripada atas. 7 dan alamat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa min madanihi wa asrarihi wa anwarihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Dan alamat yang ketiga, menilik kepada perkataannya. Menilik kepada perkataannya itu dengan ain iftira, yakni dusta jua. Dan ini pula kembali kepada ketiadaan rida daripada nafsu. Maka bahawasanya orang yang tiada rida daripadanya, tiada rida daripada ahwalnya, dan iaitu syuhud segala amalnya dengan ainun riya. Dan orang yang tiada rida daripada ahwalnya dan iaitu syuhud akan halnya dengan ain da'wi, dan tiada rida daripada perkataannya, iaitu syuhud segala perkataannya ain iftira, yakni dusta. Maka apabila dikerjakan yang demikian itu dan tahqiqlah dengan yang tersebut itu, adalah ia keluar daripada perbuatannya dan kelakuannya dan perkataannya. Dan orang yang adalah demikian itu, maka sungguhnya telah keluar daripada segala sifat basyariahnya, dan tahqiqlah dengan maqam ubudiyah, dan dengan dia naiklah kepada yang disukanya dan menyampaikan daripada Tuhannya barang yang dicita-citanya.
kepada yang disebutkan oleh Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu, mereka istighfar tadi ini berkenaan dengan perkataan, perbuatan dan juga ahwal orang-orang yang mendakwa diri mereka syuhud pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebenarnya apa yang berlaku ialah sebaliknya. Kerana selagi mana dia tidak keluar, dia merasakan syuhud itu pun sudah berlaku dusta. Kerana syuhud yang sebenarnya, musyahadah yang sebenarnya ialah keluar ia daripada perbuatannya, bukan lagi perbuatan hamba. Keluar ia daripada kelakuannya, ini bukan lagi sebagai kelakuan yang hamba. Keluar dia daripada perkataannya. Dan orang yang adalah demikian itu, maka sungguhlah telah keluar daripada segala sifat basyariah. Ini hal keadaan orang yang benar-benar syuhud, yang mana tidak boleh seorang itu mengatakan mereka syuhud ataupun mereka mendakwa orang lain syuhud, mendakwa mereka musyahadah, ataupun dia mengatakan orang itu musyahadah. Kerana perkara ini adalah perkara yang berlaku dengan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ridha Allah Subhanahu wa taala itu pertama sekali, sebelum Allah taala ridha kepada hamba-Nya, Allah taala tu dia ridha pada diri dia sendiri, pada zatnya, pada perbuatannya sendiri. Dia lebih ridha pada perbuatannya sendiri, kelakuannya sendiri, perkataannya sendiri. Jadi sebagai tahqiq kepada maqam ubudiyah, sebenarnya ialah keluar daripada sifat-sifat basyariah. Sifat basyariah itu adalah sifat-sifat manusiawi. Sifat-sifat manusiawi yang kebanyakannya sifat-sifat ini menghijab seseorang itu daripada syuhud kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ma'rifah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, ya, mengenal diri, mengenal Allah, mengenal diri sebagai hamba yang ubudiyah, mengenal Allah sebagai Tuhan yang rububiyah, maka di sanalah terselahnya ma'rifah. Ini adalah antara teori-teori tasawuf yang benar-benar dilalui oleh tokoh sufi seperti Imam Abu Majid, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Apabila keluar mereka itu daripada segala sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusiawi, dan tahqiqlah kepada maqam ubudiyah, maka dia berada pada kedudukan perhambaan yang sangat tinggi, ubudiyah. Dan dengan dialah maka dengan kedudukan inilah akan bergerak naik daripada satu peringkat ke satu peringkat, dan di sanalah nampaknya ataupun jelasnya cita-cita seorang murid, ya, yang mahu ataupun yang menjadi murad, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hai kekasih yang sadiq, wahai kekasih yang sadiq, maknanya orang-orang yang suluk,
yang benar dalam tawajuh ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang hendak mendengar akan perkataan daqaiq, yang ingin mendengar akan kalam yang dalam, maksudnya daqaiq, daqiq. Dan ijtihad olehmu, usahalah olehmu sungguh-sungguh, dan mujahadah. Ya. Mujahadah iaitu mengharungi, melawan. Seperti kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, umurka nafsun wahid fashtahid ayyakuna laka la alaika. Galakkan pada mujahadah dan ijtihad ini, supaya benar dalam tawajuh kehadrat Allah Subhanahu wa taala itu, dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Madian Al-Ghaus, umruka nafsu wahid fashtahid ayyakuna laka la alaika. Umur kamu itu nafas yang satu, seperti nafas yang satu. Maka bersungguh-sungguh olehmu bahawa adalah bagimu tiada atas kamu. Seolah-olah satu nafas, tarik nafas, sebelum habis nafas tu, itulah perumpamaan umur. Bila habis nafas tu nanti, maka tamatlah umur. Oleh kerana itu, hendaklah diisi nafas itu. Diisi nafas itu, maknanya diisi umur itu, ayyakuna laka, jadikan dia untuk kamu, dan bukan jadikan dia ke atas kamu. Adanya apa? Adanya apa yang terkandung sepanjang umur, bagaikan nafas yang terkandung dalam satu nafas, ianya mendatangkan faedah untuk kamu. La alaika, bukannya nafas itu, umur itu untuk kamu, tetapi isi umur itu kamu jadikan untuk. Faham ya? Apa yang dikatakan tu ialah telah menyuruh Syekh radhiyallahu anhu bersungguh-sungguh bagi orang yang salik, yang berkehendak berlumba-lumba. Berlumba-lumba tak ada usah, ya. Berlumba-lumba dahulu daripada taulannya, dan membangkit akan kuda citanya. Semangatnya, dan menyala-nyala dengan hatimu dengan api rindu. Nyala-nyala dengan hatimu dengan api rindu. Rindu untuk bertemu dengan kekasih. Dan menjagakan dikau atas bahawasanya adalah umur kamu nafas yang satu. Seumpama nafas yang satu. Dan senya yang telah lalu itu, senya telah luput. Masa yang berlalu itu telah luput. Dan yang lagi akan datang daripada yang demikian, daripada yang kemudian kan, maka tiada bagimu itu daripada, melainkan waktu yang ada engkau pada.
Maka adakah kamu memberi bekas hak Tuhanmu dengan taat padanya? Apa laba seumpamanya, dan apa Tawanan. apa tu? Tawanan. Apa tawanan yang engkau tawan daripada pemberian dan daripada ma'rifah, atau engkau memberi bekas atas hawa nafsumu, maka apa kerugian dan apa menyesal dunia dan akhirat. Ya. Seperti kata yang berkata, barang yang telah lalu daripada umurmu telah luput, dan yang diceritakan yang lagi akan datang itu gaib, maka yang bagimu itu sangat yang ada kamu padanya. Maka hai orang yang adalah umurnya sangat, adakah adakah engkau nafkahkan dia di dalam taat? Maknanya umur ataupun masa yang Allah berikan tu ada harganya. Namun ramai yang tidak menyedari. Umpama harta juga, umur itu adalah umpama harta kita juga, yang kita nafkahkan dia. Kalau harta, nafkahkan itu untuk membersihkan ketergantungan hati terhadap dunia, ataupun untuk membantu orang yang memerlukan. Adapun umur itu dinafkahkan untuk melakukan ketaatan. Betapa harga dia umur itu, masa yang Allah SWT beri. Sebab itulah orang sufi ni, mereka dikenali sebagai ibnu waqti. Dia anak kepada masa. Dari masa-masa mereka itu berjadual, tersusun dengan berbagai-bagai program ibadah, ilmu, muamalah, ziarah dan sebagainya. Satu saat yang dibazirkan itu sangat mengecewakan bagi orang sufi. Adakah engkau nafkahkan dia di dalam taat supaya mencapai akan lazat yang selama-lamanya? Lazat itu kemanisan iman yang bersifat kekal, dan bersuka-suka dengan berjiran dengan fardul ahadus samad, bersuka-suka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya berjiran di sini hampirlah, ya. Karena tujuan akhir bila mana seorang itu mereka mengetahui bahawa segala keseronokan, kelazatan, kenikmatan, kepuasan hanyalah ketika mana bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah merasainya, maka mereka tidak akan berpaling. Inilah yang dinikmati oleh ahlul qaum, orang-orang sufi. Dan hai mereka yang ada baginya cita-cita tinggi, adakah engkau tinggalkan lazat yang duniawiyah, kelazatan duniawi yang itu yang diniat, yang diniat supaya tercapai dengan barang yang tiada melihat oleh mata.
dan tiada mendengar oleh telinga, dan tiada terlintas atas hati manusia. Kalau kelazatan duniawi ini boleh lagi lah kita dapat lihat dengan mata. Selazat-lazat dunia ni dapat lihat dengan mata, dapat rasa, dapat dengar dengan telinga. Tetapi kelazatan yang dinisbahkan kepada akhirat itu, suatu yang tidak terlintas oleh mata, tak pernah dengar di telinga, betapa sedapnya, tak pernah terlintas atas hati manusia, akan kenikmatan. Segera olehmu akan berjalan kepada maulanya, iaitu pemilik nikmat tersebut. Maulanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan kepada maulanya, jalan ke jalan rohani, ya. Dan apa segan adakah dan apa segan ini? Segan ini. Dan syurga telah berhias, dan apa ini? Apa sakan ini? Sakan maknanya tempat tinggal. Bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Sakan talabah, tempat tinggal talabah. Dan syurga telah berhias. Artinya orang yang syurga yang telah berhias itu maknanya apa? Suatu yang betapa tidak pernah dijangkau oleh panca indera seorang itu akan keindahan. Dan apa ini perlu bermudahan, yakni sia-siakan masa. Orang yang sia-siakan akan masa itu bermudah-mudahan. Dan laut pemberian itu dicampakkan, ya, dicebokkan padanya. Ini penuh maksud ni, kata-kata puisi ataupun majas. Lautan pemberian itu dicebokkan kepadanya. Dan hingga berapa lama engkau berpanjangan di dalam tipu daya, dan hingga berapa lama engkau berpanjangan di dalam tipu daya dan lalai, dan berapa lama tidur, ya, berapa lama tidur ini tiada ada jaganya. Sungguhnya telah hilang umurmu sesaat daripadanya yang dibelikan dia dengan harga yang memadakan 7 petala langit dan bumi. Maka hai permata yang indah, dijumpa kepada tempat buang sampah. Dan hai permata delima yang dijualkan dengan sekurang-kurang harga, adalah engkau jualkan ridha dengan murka, dan syurga dengan neraka. Dan adakah kamu itu seteru bagi dirimu atau Tuhan?
maka bahawasanya engkau lontar akan dia pada tiap-tiap bala dan musibah. Dan jikalau mengerjakan yang demikian seterumu dengan diri kamu setengah daripada barang yang engkau perbuat, nescaya mendapat mereka itu akan dia setengah daripada rahmat. Maka hai orang yang mengerjakan amal neraka, tubuhmu itu amat lembut, maka cuba olehmu engkau berjalan dengan panas zuhur. Maka jika tiada engkau puasa, maka sayang engkau. Maka apa yang engkau kerjakan yang dimurka oleh Tuhan Rabbul Bariyah, engkau nyatakan dengan mengerjakan mungkarat itu, perkara-perkara mungkar, ya, mungkarat itu pagi-pagi dan petang-petang di dalam rupa pakaian taat. Ada kemungkaran yang berlaku dalam taat. Dan ibadah engkau berkhitab akan dia dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah syariah, wa iyyaka nasta'in adalah hakikat. Berhadap engkau akan lain daripadanya dengan ketiadaan darurah. Berhadap padanya, menghadapkan hati pada Allah Subhanahu lain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan darurah. Ketiadaan perkara-perkara yang boleh membahayakan. Maka hai orang yang berhadap dengan hatinya atas aghyar, wahai orang-orang yang berhadap hatinya hanya melihat kepada atas aghyar masih wallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aghyar itu selain daripada Allah. Kiranya hati orang itu berhadap pada selain pada Allah Subhanahu wa taala, sucikan olehmu, bersihkan olehmu hati itu ataupun batin itu akan hitam, akan kegelapannya, zulumat yang ada di dalamnya itu, dengan air istighfar, dengan istighfar, memohon, meminta keampunan, memohon taubat, memohon agar diampunkan. Umpama air yang dijiruskan dan membersihkan. Dicampurkan olehmu akan yang ketujuh kalinya daripada najis ini dengan tanah tazallul. Seperti kamu membersihkan najis mughallazah dengan tanah itu nisbahnya tanah tazallul, tanah yang rendah, kedudukannya, yang hina keadaan. Kamu membersihkan najis tadi dengan air tanah. Kenapa tak guna air sabun dia? Kan wangi sabun. Sebab apa guna tanah? Sebab tanah ada sifatnya tazallul. Jadi nak membersihkan najis yang ada di dalam batin seseorang salik ila Allah, ialah dengan sifat tazallul, sifat tanah. Sifat tazallul yang merendahkan diri, inkisar, meletakkan diri yang tawadhu. Maka sambil
beristighfar, mohon taubat, sambil itu hendaklah tazallul, merendahkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala barulah sempurna pembasuhan sempurna taharah batin, ya. Dan inkisar, ya, sama tazallul dan inkisar, ya. Inkisar di kasrah, maknanya kalau kasrah tu bagi bawah, kan. Kalau inkisar itulah kedudukan membawahkan diri, macam menghinakan diri, Ustaz. menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak letak kita menghinakan diri, itu inkisar. Karena ada ulama yang tak setuju mengatakan bahawa kita dihina di sisi Allah. Ada ulama yang tak setuju kita bukan dihina di sisi Allah, ya. Tapi kita tazallul, inkisar, itu istilah yang sesuai lah, yang digunakan oleh orang sufi. Maknanya kalau terjemah bahasa kita rendah diri lah, Ustaz. Rendah diri. Dan jangan engkau hadapkan hatimu itu melainkan atas Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah lah. Nak hikam apa ni? Imam Abu Madai Al-Ghazi semua situ pasal musyahadah, ya. Dan selok-belok dia. Menghadap hati, istilahnya menghadapkan hati. Dan jangan engkau jatuhkan dengan kehinaanmu. Jangan engkau jatuhkan musyahadah itu dengan kehinaanmu, dengan mengembalikan dirimu kepada sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat basyariah. Kehinaanmu dan inkisarmu itu melainkan pada hadapannya, hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak asutan kiri dan kanan yang menyebabkan kita pun menghinakan diri pada sesama makhluk, inkisar bersama makhluk. Ini juga menyebabkan hati berpaling daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah inkisar dan juga tazallul, menghinakan diri itu, ya, merasa hina, ya, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kerana apa? Kerana kita ada syariat. Ada banyak perintah Allah SWT dari Tuhan. Kita bukan sekadar musyahadah ini, bukan hanya sekadar hakikat semata-mata, tidak. Tapi dengan adanya kehinaan dan inkisar ini, tazallul dan inkisar ini, maka kita tidak lari daripada syariat. Syariatnya Rasulullah SAW tidak mempertikaikan syariat. Bahkan kitalah orang yang menjunjung syariat. Seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, laisa lil qalbi illa wijhatu wahidah, famata tawajjah ilaiha kharajun an ghairiha. Bagi hati itu, tiada bagi hati itu melainkan pihak yang satu dua, wijhatun wahidah.
pihak yang satu dua. Maka manakala berhadap kepada satu jihad, keluar ia daripada yang lainnya. Tak boleh kita nak ada yang lain. Hati itu satu je dia punya tempat untuk dia tawajuh gitu. Wijhatun wahidah. Dia tak boleh keluar. Kalau keluar, maksudnya dia jadi lain. Yakni adalah hati itu apabila berhadap ia kepada satu kehendak, nescaya membelakangkan yang lainnya. Maknanya ini biasa diambil kaedah ini oleh guru-guru yang mursyid. Kan guru mursyid itu kalau dalam satu tarikat usalah, maknanya semua murid bertumpu kepada guru yang mursyid yang masih hidup, ataupun wakil kepada guru mursyid yang berjauh masih hidup. Kena fokus pada itu. Itu ada jalan, itulah jalan dia. Dikatakan wijhatun wahidah. Fokus kepada satu. Fokus kepada satu. Hati itu sifatnya boleh fokus kepada satu. Ya. Itu juga soal yang Zari tadi, itu juga mereka tadi adalah melatih diri supaya fokus kepada yang satu. Jangan banyak cabang sini, nanti akan mengelirukan, tidak tetap pendirian. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka hadapkan olehmu akan hatimu itu kepada Allah. Ialah kiblat yang hakikat. Kiblat solat di Kaabah itu kiblat yang syariat. Ya. Menghadap juga kita, menghadap tubuh kita, menghadap wajah kita. Tetapi kiblat yang hakikat ini nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap hati itu pada Allah Subhanahu. Dan sahkan sembahyang sirmu berkekalan dengan dia. Sembahyang sir, sembahyang rahsiamu. Di sembahyang rahsia ni daim lah, biasalah kita sembahyang secara rahsia, menghadap hati kepada Allah SWT, berkiblat hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah faham Ustaz, Salah faham niat jadi ya. Sembahyang syariat, itu sembahyang syariat memang itulah jalannya. Itulah jalannya, tak boleh ditinggal. Ini istilah istilah sembahyang sir ini ialah hati yang sentiasa musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah istilahnya. Tapi orang yang salah faham, mereka meninggalkan sembahyang syariat. Sedangkan sembahyang syariat itu tidak tidak boleh ditinggalkan yang wajibnya. Bahkan dituntut pula tambah lagi yang sunatnya. Sebagai satu bentuk perhambaan
ubudiyah. Jadi tasawuf ini membawa pada amalan yang bersifat hidup secara rohani. Sebagaimana jasad perlukan roh, demikian juga gerakan solat itu perlukan roh. Berkekalan dengan dia, nak kekalkan tu, itu yang masalah. Perlukan pada jalan yang betul. Dan kaya daripada segala bariyah, yakni segala makhluk. Kaya daripada segala makhluk bila mana seorang itu hatinya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tak ada, Allah kan maha kaya. Bila hati dah menghadap kepada yang maha kaya, yang lain semua jadi miskin. Makhluk-makhluk ini miskinlah semuanya. Pada hatinya itu, kerana dia sudah menghadap kepada yang kaya. Dan jadikan qiyam kamu itu istiqamah di dalam ta'at. Setiap berdiri di kamu itu adalah menunjukkan ketaatan. Dan rukukmu, diri di dalam sembahyang tadi adalah simbol kepada ketaatan, simbol kepada istiqamah dalam taat. Dan rukukmu, ya, simbol kepada merendahkan diri bagi kebesarannya, bagi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana betapa sedar dia akan kebesaran Allah, maka dengan sendirinya merendahkan diri. Jadi bentuknya rukuk, dan sujudmu itu fana pada hadratnya. Bila seorang itu sujud, maka binasalah dia di hadapan Tuhan. Maka jadilah pada ketika itu saat-saat yang begitu hampir sekali, saat-saat muraqabah, saat taqarrub ila Allah, kalau sujud itu, ya. Dan perlakuan fana yang ada dalam solat itu ialah ketika sujud. Kalau nak dinisbahkan kepada perlakuan lah, fana ni bukan dia lihat, ya, pada zahir, ya. Tapi boleh ulama sufi menisbahkan sujud itulah fana, ya. Kalau nak lihat hal keadaannya. Dan hilangkan daripada hatimu segala akwan. Hilangkan daripada hatimu itu segala akwan, segala makhluk ini. Segala makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, jadi makhluk. Semua makhluk itu hendaklah dihilangkan daripada hati melalui proses takhalli, taubat, istighfar. Itu semua adalah bukannya untuk membersihkan dosa-dosa semata-mata, tak. Taubat dan istighfar itu juga adalah untuk membersihkan akwan makhluk di dalam hati.
Hilangkan daripada hatimu segala akuan dan pandangmu kepada maqamun ihsan, kedudukan ihsan. Nescaya engkau dapat pusaka penghulu sayyidu waladi adna. Allah. Pusaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu anak-anak adna, penghulu pada keluarga Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Adnan. Itu dikatakan sebagai ihsan. Maqam ihsan itu dikatakan sebagai pusaka penghulu, pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah engkau hamba Tuhan, yaitu kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin, setiap hari, huwa fi sya'n, dalam keadaan bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Tuhan tu maknanya jadilah dia makhluk yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segantung-gantung. Ya, maka selagi dia ada ketergantungan dengan nafsu, ya, ketergantungan dengan aghyar, akwan dalam hatinya, maka pada ketika itu belumlah dia menjadi sebenar-benarnya hamba. Maka hai orang yang menuntut akan manazil ini, orang yang menuntut akan kedudukan ini, dan hai orang yang dahaga daripada minumnya, daripada minuman, ya, minuman itu. Hai orang yang dahaga daripada minuman munajat, takut olehmu, minuman munajat, takut olehmu daripada cenderung kepada yang lainnya, cenderung kepada suatu yang tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang melalaikan pada syukur melihat pada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah. Seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, iyyaka antamila, iyyaka, jaga-jaga, antamila ila ghairillah, cenderung kepada selain Allah, fa yusallibuka lazizul munajat, maka akan terhalanglah engkau daripada mendapat lazat munajat. Takut olehmu bahawa engkau cenderung hatimu kepada yang lain daripada Allah, maka ditinggalkan ilmu daripada lazat munajat dengan dia, tanggalkan. Ya, fa yusallibu. Iyaga, ya, antamila, cenderung hati. Ini nasihat-nasihat daripada Syekh Abu Madian Al-Ghaus radhiyallahu ta'ala. Tadi saya ada baca Nazam Khairu Hadiyah pada membicarakan tentang tariqat Sadah Al-Alawiyah, tariqat para habaib di semula Yaman semula kan. Tariqat Alawiyah ini dikatakan di dalam Nazam Khairul Hadiyah itu bahawa
Mereka ini furuk daripada jalannya Sayyidi Al-Imam Abu Madian Al-Ghaus. Furuk pada Abu Madian. Ini yang disepakati dan yang ada dalam nazam ulama Sadah Alawiyah. Lepas tu sebab Abu Madian kan ramai murid dia, ribu murid dia. Antara dalam ramai-ramai itu furuk kepada tarik para habaib ini, ya, yang Abu Madian mereka ambil nasihat-nasihat dari Abu Madian ni adalah antara yang mereka ambil faedah. Pada pesadah lah. Manakala pun memang adalah kalau boleh semua tarekat nak menisbahkan pada Abu Madian. Kerana banyak sekali faedah hikmah yang ditinggalkan dalam membicarakan tentang musyahadah, bagaimana seorang salik itu yang ingin mencapai kedudukan musyahadah dan cabaran-cabarannya dan nasihat-nasihat yang diberikan sepanjang apa yang kita baca tadi itu, bermula daripada menghargai umur yang baki yang selama ini, di manakah kita habiskannya. Kemudian apa lagi yang dinasihatkan tentang wijhatul wahidah, tumpuan hati itu naklah dilatih supaya fokus kepada yang satu. Kalau tidak, kalau tak dilatih nanti dia akan bercabang-cabang, menyebabkan tak boleh fokus. Dan kalau tak boleh fokus, apa pun lah, kalau kerja pun tak fokus, baca pun tak fokus, takkan berhasil. Bila sudah ada satu fokus, kan, maka akan berhasil sesuatu. Saintis pun kalau dia fokus pada dia punya kajian tu, berhasil. Apa dah lagi, itu benda yang simple, benda yang adi, benda boleh diterima akal. Diterima oleh hukum akal, diterima oleh hukum adat. Apa tak lagi kalau seorang itu benar-benar fokus, maka akan berhasil musyahadah. Tetapi melalui jalan dia, walaupun tak ada jalan boleh juga sampai, tapi jauh lah. Semua yang apa yang diberikan, nasihat diberikan oleh Abu Madian Al-Ghaus ialah jalan yang sudah di jalan yang begitu panjang, begitu sukar, sudah dimudahkan, sudah diringkaskan, sudah didoakan agar tidak sukar. Tapi perlukan pada adab dan disiplin. Ini biasa, disiplin ilmu lain, disiplin untuk dapatkan rezeki. Kita ada disiplin kita juga, disiplin kerja kita. Demikian halnya untuk dapatkan akhirat, untuk dapatkan nikmat yang jadi berhadaplah tubuh nanti di mana saja, ke mana saja, asalkan hati itu menghadap kepada Allah Subhanahu, tanpa berpaling lagi. Jadi kalau ada zikrullah, ada wirid yang dibekalkan kepada kita, hendaklah kita istiqamah mengerjakannya. Kalau tertinggal, usahalah untuk qada kembali ataupun ganti kembali apa yang ditinggal, supaya apa? Kerana kita setiap wirid dan aurat
yang diberikan oleh guru itu ada sir, ada rahsia, ada kunci untuk musyahadah. Ada kunci untuk hati itu menghadap kepada Tuhan. Kalau dah menghadap kepada Tuhan tu, tidak akan berpaling lagi dah. Yang berpaling tu itu bukan menghadap tu. Itu mungkin sangkaan-sangkaan saja. Sangkaan-sangkaan. Kalau dah menghadap tu betul-betul, maka tidak akan berpaling lagi. Itulah jalan yang dimaksudkan, ataupun jalan yang menyampaikan bagaimana yang ditunjukkan kepada kita oleh musannif kita. Setengah. Oh, 1 jam. Boleh lagi. Ikut ustaz dia tak? Anda ikut ustaz dia. Boleh. Boleh suruh dalam 15 minit lagi ya. Tak lama dah cuti. Tanggung lah. Sambung lagi bacaan kita. Tadi berhenti kepada lazat munajat, ya. Maka tilik olehmu hai saudaraku akan wasiat Syekh. Itu musannif apa ni, Syekh Ahmad Yani. Tilik betul-betul, perhatikan betul-betul, ya, akan kebenarannya, akan faedahnya, akan keajaibannya. Ya, wasiat Syekh. Dan berhadap dengan hatimu atasnya, dan peliharakan hatimu bahawa berhadap kepada yang lainnya. Jangan sampai berhadap kepada yang lain. Jangan sampai musyahadah. Pendek kata, ya, seolah-olah Syekh Ahmad Yani mengatakan bahawa tarekat saya ni ialah musyahadah. Kalau bukan musyahadah, itu bukan tarekat saya, dan saya bukan guru dia. Ya. Lalu itulah seolah-olah dia ingin menandakan begitu. Baik. Maka diharamkan daripadanya barang yang berhadapannya, ya, barang yang dihadapan. Artinya apa yang ada di depan mata lah maksudnya. Itu tidak terpesona di hati. Tidak terpesona di hati lagi, walau cantik depan mata kepala lah maksudnya. Dan loba olehmu atas bahawa adalah lazat kamu sekaliannya di dalam munajatmu akan dia. Tidaklah kamu loba ataupun tamak untuk mendapatkan kelazatan. Dan tak dapat lazat tu rasa rugi sangat. Di dalam munajatmu akan dia, dan bersungguh-sungguh bahawa adalah engkau menyampaikan
menyambungkan pada pagi-pagi dan petang-petang. Tolong menyambungkan ya. Tak pasti. Kebimbangan dan bersungguh-sungguh bahawa adalah engkau bimbangkan ke menyambungkan? Menyambungkan rasanya. Pada pagi-pagi dan petang-petang dengan baik muamalah sertanya. Menyambungkan. Baik muamalah sertanya, dan jadikan zahir dan batin di dalam khidmatmu dan sembahyangmu dan hidupmu dan matimu bagi hadratnya. Kita solat nusuki mahya itu khidmat. Nya kembali kepada Allah, ya. Khidmat kira ibadah tak? Ya, Khidmat ni maknanya ibadah. khidmatmu mana perkara-perkara yang menolong apa? Menolong agama Allah Ta'ala. Istilahnya membantu agama Allah SWT, itu khidmat. Khidmat umum, ya, khidmat. Jangan kamu minta tolong di dalam kesakitanmu, melainkan kepadanya. Ya. Jangan minta tolong. Idza maridtu fahuwa yashfi. Ya. Kesusahan melainkan minta. Walaupun kita berdoa di Kaabah ke, di kubur ke, di mana-mana, di masjid ke, di mihrab ke, kita tidak berdoa kepada benda-benda itu, tapi kita minta kepada Allah SWT. Boleh, ya. Di kubur orang soleh kita minta dengan Allah. Kubur orang soleh itu sangka baik kita saja. Sangka baik kita di atas rasa syukur kita kerana kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang soleh. Itu tawassul, tidak menjadi masalah. Ya, tawassul lah macam mana sekalipun, asalkan permintaan itu daripada minta dengan Allah SWT. Bukannya minta dengan wasilah, ya, minta dengan yang menggunakan kedudukan kepada wasilah tersebut. Itu etikad kita dalam permasalahan tawassul. Dan turunkan segala hajatmu kepada luasnya kurniaan. Kurnianya. Turunkan segala hajatmu kepada luasan kurnianya. Maka ketika itu engkau lihat akan kelebihan yang amat besar, dan engkau dapat daripada beberapa nikmat yang tiada harap daripada taulanmu. Dan terputus huruf dia.
Hamim kan? Hamim. Kalau dia tulis kat sini Ustaz, yang terjemah Itu si mu. mu. Taulanmu dan Sahabat dan kawan rapat ni Ustaz. Di sini Ustaz. Taulan rahimmu. Ada roh tak? Taulanmu dan rahimmu. Tak ada roh. Rahimmu tu maknanya saudara kamu lah. saudara. Saudara kamu. Satu rahimmu. Ya. Maka hai orang yang berkehendak kepada maqam kedudukan ini, lazimkan olehmu dengan bersihkan mata hatinya dengan menjauhkan segala dosa. Tarekatlah, itu je. Itu maksudnya. Menjalani tarekat sufi. Nak bersihkan macam mana kalau kita tak ada mursyid? Kan? Kita berhajat pada mursyid. Bila berhajat kepada mursyid tu, kita dah mulalah menjalani tarekat sufi. Ya. Itu sebenarnya. Terus terang aku cakap. Terus terang cakap. Ada siapa tak ada nak bersihkan hati, tapi tak ada tarekat dia, tak ada mursyid dia, payah. Tak jumpa cara dia, jalan dia, dan tak kena pada tradisi orang sufi, tak kena. Dan tak akan mencapai kejayaan, tak capai musyadah. Itu pentingnya berhajat kita kepada guru yang bersih. Dia kata tarekat sufi yang mempunyai sanad dan silsilah yang benar-benar diakui dan juga berjaya menghasilkan ramai orang-orang yang syuhud kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tarekat sufi itu ramai ulama di dalamnya, maka itu lebih afdal untuk kita ikut. Lihat ramai ulama penyokong ataupun berada di dalam kelompok tarekat tersebut, maka tak susahlah untuk kita ataupun tidak menjadi masalah untuk kita bersama-sama bersahabat dengan mereka, bersuhbah untuk memperbaiki batin agar batin mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini, kita sudah di batin kita, roh kita telah pun ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang istimewa. Ya. Maka saat-saat kembali kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, itulah berlakunya, ya, redha Allah pada kita. Allah redha kita, kita redha pada Allah. Sebab kedudukan ataupun maqam yang istimewa telah pun dikumpulkan. Hai orang yang berkehendak kepada maqam ini, lazimkan olehmu dengan bersihkan mata hati. Mata hatinya dengan menjauhkan segala dosa, tarkul ma'asi, ya, meninggalkan ataupun menjauhkan segala dosa. Seperti kata Syekh radhiyallahu anhu,
bil basirati yatahaqqaqul intifa', yakni dengan mata hati tahqiqlah segala manfaat dunia dan akhirat. Tahqiqlah segala manfaat dunia dan akhirat, yakni sebenar-benar dapat manfaat itu dengan mata hati, kerana faedahnya bagi hati, dan mata kepala bagi tubuh jua. Maka tiap-tiap yang buta mata hati tiada kuasa mengambil manfaat perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang yang tiada mata kepala di dunia. Seperti orang yang tiada mata kepala, tiada dapat perjalanan yang dimaksudkan. Maka ubatkan olehmu akan buta mata hatimu dengan celak ta'at. Dengan celak ta'at. Itu istilah ya. Ta'at, mahabbah, ma'rifah. Dalam ta'at ada apa dia? Mahabbah. Ada mahabbah, ada ma'rifah. Ya. Ada musyahadah. Dan berpegang olehmu pada mengetahui celak yang baik daripadanya dengan mengikut tabib ahlun nihayat, mengikut doktor bagi orang yang telah pun usul, orang yang sampai. Tabib ahlun nihayat. Jadi guru mursyid itu kita bolehlah kategorikan sebagai tabib ni. Tabib ahlul nihayat ni. Jadi mengikut mereka tu, sohbah mereka tu. Berapa tahun menjadi dia ikut ni? Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kena ada target. Dan jangan engkau bersahabat melainkan orang yang membangkitkan di kau halnya. Akhlak dia tu, akhlak guru mursyid itu membangkitkan rohani kita. Duduk kita dalam majlis guru mursyid itu membangkitkan rohani. Walaupun dia tak cakap apa, guru mursyid itu saja. Daripada duduk saja tu baik sikit sekali kan. Daripada duduk saja tu baik macam kitab sekali. Sebenarnya zikir tu tak perlu baca kitab, tak perlu duduk dalam majlis guru tu hingga selesai. Ada pengisian ke, tak ada pengisian ke, duduk dalam majlis. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab kita ni pun penyakit, kan? Jadi guru tu tahulah cara dia. Untuk ada je kita dalam majlis guru tu, sebenarnya kita tengah dirawat secara rohani oleh musuh kita, oleh doktor rohani. Jadi doktor tu tak banyak cakap, ya. Dia terus dia praktik, ya. Apa yang dia ada, anugerah Allah SWT yang diberikan kepada mereka itu dilimpahkan kepada sesiapa yang bersangka baik dengan mungkin bersangka baik lah. Bersangka buruk dia tak dapat, ya. 10 tahun pun tak dapat, ya, kalau tak ada sangka baik. Kalau
Kalau sangka baik dengan guru, satu hari, dua hari ni boleh dapat dah. Dah sembuh dah. Jadi itulah kita nak melatih diri, ya, beradab dan sebagainya itu semua penting dalam urusan kita bersahabat. Dan yang menunjukkan dikau atas Allah Ta'ala perkataannya, setiap perkataan itu menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Kalau guru itu dapat ngajar sifat Allah, lagi cantik, ya. Menunjukkan kita pada Allah lah tu, ya. Bukan nak suruh kita pandai, bukan kita suruh kita nak pandai berujar, ya. Sebenarnya dia ngajar sifat Allah pada kita, menunjukkan kita pada Allah. Dah nampak kita akan Allah SWT, terus selesailah kerja dia. Ya. Dan takut olehmu daripada bersahabat dengan orang yang asyrar. Asyrar ni jamak daripada kataan asyrul, orang-orang jahat. Maka bahawasanya, ya, sangatlah atasmu, apa tu? Betul ya? Sangatlah atasmu daripada tiap-tiap harimau yang harimau yang membahaya, yakni yang bengkeng. Sangat apa tu? Sangat terkesan lah maknanya. Betul, ataupun sangat terdedah bahaya kamu, seperti mana kamu terdedahnya kamu di hadapan harimau yang akan menangkap kamu. Itulah umpamanya berkawan dengan orang-orang asyrar, orang-orang jahat, seperti mendedahkan diri kamu, menyerahkan diri kamu kepada seekor harimau. Biar ada faham jawab. Ya, maksudnya ini yang banking. Jadi takut oleh itu sebagai daripada takwa. Takut pada Allah satu hal, takut berkawan dengan orang-orang yang lain. Orang lain itu bukan orang luar Singapura, kadang-kadang di keluarga kita juga. Kadang isteri kita, kadang anak kita. Takut juga kita kadang-kadang. Ya. Orang luar kita tak tahu kan, kita husnuzan lah. Kalau nak bini kita kena ingat nasihat. Ya. Kalau nak bini kena selalu ingat kan. Kena biasa ingat kan. Jadi ini adalah sumpah. Kalau nak syarah bab sumpah ni banyak. Dalam tasawuf ini asas basic yang paling rukun dalam tarekat tasawuf. Sumpah. Masalah daripada hari ini ialah orang boleh, ustaz-ustaz boleh terima tasawuf, tapi tak boleh terima sumpah. Maksudnya semua. Ada boleh terima tasawuf tapi tolak tarekat. Tarekat dia apa dia? Tarekat dia sumpah. Proses persahabatan yang berlaku. Sebab tu ada majlis, ada pertemuan, ada murid dan guru. Pertemuan itu penting. Ada ijtima'. Itu penting. Rukun yang penting dalam
dalam tasawuf. Makanya mudah tu dapat subhan. Kalau kita tak tolak ada yang ke belakang ni, tak maju kita tu dapat. Nak pergi, nak berjalan, nak buang minyak lagi, nak itu lagi, tinggal nak itu lagi, apa hal lagi, kerja lagi, ngantuk lagi, macam-macam. Betul. Kalau tak bawa ke tepi batu tu, memang kita tak boleh jalan. Tersebutlah kita ke batu. Tapi ambil batu tu letak tepi, jalan tu. Tak lama dah. Kerja ni bukan kerja lama. Yang kerja lama orang yang tak sobat, itu yang ikut jalan jauh. Sobat ni lagi ikut jalan yang jelas, yang terang, yang mudah. Ikut dah rasa sonok je. Rasa sonok. Sonok, kemudian kita dapat apa? Dapat husnuzon, kita dapat husnuzon. Sonok satu hal, kan? Atau ada mahabbah pula. Dalam subah tu, tak lama lah. Setahun, 2 tahun usul syahadah lah. Amin, insyaAllah. Wallahualam, sekadar itulah. Ya, mudah-mudahan InsyaAllah kita lagi kan, kita buat subah lagi ni. Nanti akan datang. Minggu depan lah, Ustaz. Minggu 1. Minggu depan pula, minggu 1. InsyaAllah. Minggu 1, minggu 3, minggu 5, Ustaz. 3 minggu 5. Minggu 5. Kalau ada 5 lah. 3 5. InsyaAllah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taftahna al-arif wa rahmatan nabi wa syaitan wa sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar. Amin. Allahumma khalif alina al-qawm. Amin. Wa dinari al-faham. Allahumma ja'alna mu'adada. Wa la taj'alna ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-anwar wal asar. Wa la taj'alna min ahli Allahumma ta'ala. Ya Amin. Ya Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.